اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Faridah, muka surat 35, baris yang kelima daripada bawah. Puan boleh dengar tak? Boleh dengar puan? Ha? Puan dah dapat suara? Ada masalah seumur. Orang lain mari jauh-jauh. Kita orang tempatan tak mari ngaji kau anda atau atas masing-masing. Tapi janganlah buat mana ni. Bagi tak bertanggungjawab lah. Tinggal kunci. Kira puan boleh mari depan sikit. Ha? Puan mari depan sikit boleh tak? Orang lelaki mari balik ni. Orang lelaki mari balik ni. Nazri. Dendeng apa tu? Dendeng ni, dendeng plywood. Lain kali pun molek gini tau. Tu ke depan sikit dia punya dendeng tu. Dinding dia tu. Boleh dengar tau. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Penjagaan. Biasa dalam kitab disebut tanbihun. Tanbihun. Terjemahan kitanya penjagaan. Ketahui olehmu bahawa kaunuhu qadiran hingga akhirnya sampailah kaunuhu mutakalliman sabit sekalian dengan tidak khilaf. Sabit ni tetap sungguh di zat Allah Ta'ala.
Maknanya kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman, sifat Allah dengan tiada khilaf. Di kalangan ulama, kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, atau sabit. Sabit ni tetap ataupun sungguh. Ni nak kata bahawa kaunuhu qadiran hingga akhirnya ada. Dia kata adalah, sebab ini bukan sifat yang wujudi. Disebut dengan sabit, tetap, sungguh bagi zat Allah Subhanahu wa taala dengan tidak khilaf, tidak ada perbezaan di kalangan ulama. Kenapa kaunuhu qadiran hingga akhir itu sabit, tetap, sungguh sifat Allah ni? Kerana sekalian kaunuhu qadiran sampai kaunum mutakalliman setengah daripada sifat kesempurnaan bagi Allah, yang mana kita terdahulu berpegang secara ijmal, secara ringkas, secara kasar, Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Dalil Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dalil maha suci Allah daripada sifat kekurangan ada makhluk ini. Itu kita berpegang secara ijmal. Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Jadi kaunuhu qadiran ni sampai kaunuhu mutakalliman setengah daripada sifat kesempurnaan bagi Allah. Maka ijma' ulama' tak ada khilaf, kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Hak khilafnya dari segi kaunuhu qadiran tu, apakah maksud dia? Atas jalanan sifat 13, kaunuhu qadiran maksudnya ada kudrah di zat Allah. Itu maksud kaunuhu qadiran atas jalanan sifat 13. Jadi dari segi pengertian dia dekat-dekat je dengan sifat yang ketujuh, sifat kudrah. Apa dia sifat kudrah? Huraian sifat kudrah, sifat yang ketujuh. Kudrah sifat yang sedia kala, yang ada di zat Allah. Tu kudrah. Kudrah dia punya huraian dia, sifat yang sedia kala, yang ada di zat Allah, yang mana Allah yang bersifat kudrah mengada dan meniadakan sekalian perkara mumkinun. Tu kudrah. Mana kudrah sifat yang sedia kala, yang ada di zat Allah. Kaunuhu qadiran ada kudrah di zat Allah. Dari segi pengertian dia dekat-dekat aja. Pengertian dia dekat-dekat aja. Jadi atas pandangan sifat 13, kaunuhu qadiran ni memanglah sifat kesempurnaan, berpegang secara ijma' sudah. Tak wajib berpegang secara tafsil, sebab kaunuhu qadiran dengan kudrah ni dari segi pengertian dia mana apa? Pengertian dia lebih kurang lah kita kata kau. Sifat lain-lain, terjemah lain-lain, pengertian dia lain, tapi kudrah sifat yang sedia kala yang ada di zat Allah. Kaunuhu qadiran ada kudrah di zat Allah. Dari segi pengertian dia sama je lah, lebih kurang je. Maka atas jalan sifat 13 memang kaunuhu qadiran sifat Allah, tetapi tidak wajib berpegang secara tafsir. Itu je beza dia. Beza dengan hak jalanan sifat 20. Tapi sifat Allah tidak ada khilaf di kalangan ulama. Ijma' ulama, keadaan Allah yang kuasa tu ijma' ulama. Sebab takut kita jadi didatangkan penjagaan kerana takut kita salah faham. Atas jalanan sifat 20, kaunuhu qadiran sifat Allah.
atas jalanan sifat 20. Atas jalanan sifat 13, menafikan sifat kaunuhu kan? Tidak. Takut jadi salah faham, sebab tu didatangkan penjagaan. Jadi kalau jalanan sifat 20, tu sahih lah. Kaunuhu qadiran, sifat Allah yang wajib kita ketahui cara tafsil. Kalau sifat 13, sifat 13 ni tak masuk kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman. Jadi didatangkan penjagaan di sini, takut kita faham kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman ni bukan sifat Allah. Sebab tu tak bilang dalam hak sifat 20 jadi tinggal 13. Ada sifat Allah, ijma' ulama. Tapi oleh kerana pengertian kaunuhu qadir dengan qudrah ni sama, maka tak payahlah pegang secara suku-suku, secara tafsil. Tapi kaunuhu qadiran, ijma' ulama, sifat Allah. Nak jaga situ. Takut kita pakai, kita bukan sifat 20, kita sifat 13. Kaunuhu qadiran bukan sifat Allah. Takut pergi faham gitu. Jadi takut kita salah faham. Hak sifat 20, kaunuhu qadiran sifat Allah. Hak jalanan sifat 13, kaunuhu qadiran bukan sifat Allah. Takut jadi faham gitulah. Dah, apabila sifat 13 tak termasuk kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman, bukan sifat Allah. Dak. Sifat kesempurnaan Allah tidak terhingga banyaknya, termasuk kaunuhu tu sifat kesempurnaan bagi Allah. Cuma hak sifat 13 ni, kaunuhu ni tidak wajib mengetahui dan berpegang secara tafsil. Tu je. Jangan salah faham. Atas jalanan sifat 20, kaunuhu sifat Allah. Atas jalan sifat 13, kaunuhu bukan sifat Allah. Bukan begitu. Lepas tu didatangkan penjagaan. Sebab apa? Sebab kaunuhu ijma' ulama, sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib ia kaunuhu qadiran hingga akhir. Sifat maknawiyah itulah. Dia kadang-kadang sebut kaunuhu. Kadang-kadang disebut sifat maknawiyah. Disebut sini pula kaunuhu qadiran hingga akhir. Dia panggil apa tu? Tampaknya dia panggil tafannun fil ibarah. Tafannun fil ibarah ni apa dia? Perbagaikan. Perbagaikan sebutan tu. Hak sama je. Kenapa perbagaikan tak jadi sama tu? Dia kata tak boleh puah. Kita tak boleh jemu. Maka diperbagaikan. Sifat maknawiyah. Kaunuhu. Dia buat gitu. Kaunuhu, lepas tu tulis nombor 2. Kaunuhu. Maknawiyah tu lah. Hak ni pula kaunuhu qadiran hingga akhirnya sampai kaunuhu mutakalliman. Hak tulis je tu. Dia cuma perbagaikan ayat kitab. Maka wajib ia kaunuhu ni bagi Allah. Wajib bagi Allah dengan ijma' atas mazhab ahli sunnah dan mu'tazilah. Wajib ia kaunuhu bagi Allah. Dia gini, dia wajib ini terkadang wajib syarak, terkadang wajib akal. Dia pengecaman dia. Pengecaman dia, kaedah dia. Kalau wajib bagi Allah, wajib pada Allah, aklan, wajib pada akal. Wajib atas, kalau wajib atas, wajib syarak. Contohnya wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib apa tu? Wajib syarak. Pengecaman dia wajib atas tu kan. Wajib pada syarak. Kalau wajib bagi, wajib pada, mana wajib akal.
Itu dia punya kaedah. Tapi kaedah ni aghlabiyah dia panggil. Kaedah ni hak kebiasaan. Hak kebiasaan. Boleh juga wajib bagi, tapi maksudnya wajib syarak boleh. Pada ni, sebab kaedah ni bukan kaedah mati. Bukan kaedah mati. Mana kalau wajib bagi, wajib pada hanya pada akal. Tak. Bukan mati dia punya kaedah. Cuma dia panggil kaedah yang aghlabiyah ni ghalib-ghalib. Mana ghalib-ghalib? Ghalib-ghalib ni maknanya biasa gitulah ghalib-ghalibnya. Kalau wajib bagi, wajib pada, wajib akal. Kalau wajib atas, wajib syarak. Boleh tak tulis wajib atas tu maksudnya wajib akal? Boleh, tak ada salah pun. Bukan kaedah tu kaedah mati, bukan. Cuma kaedah yang aghlabiyah. Mana ghalib-ghalib gitu. Sini wajib bagi, mana wajib pada akal. Maka wajib ia kaunuhu. Bagi Allah, mana wajib pada akal. Dengan ijma'. Ijma' ni atas mazhab ahli sunnah wal jamaah dan mu'tazilah. Mu'tazilah. Ijma'. Dah kenapa pula ijma' di sini panggil mu'tazilah lagi? Tak payah panggil mu'tazilah dah lah. Dia dah kalau dah mu'tazilah pun sama dengan ahli sunnah, berpegang kaunuhu tu sifat Allah, tak panggil dah lah mu'tazilahnya, panggil ahli sunnah dah lah. Mu'tazilah ni golongan yang tergelincir daripada akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah Nabi SAW dan akidah para sahabat radhiyallahu anhum. Tak panggil mu'tazilah dah lah. Sebab apa? Sebab sama je ni sekarang berpegang Allah bersifat dengan kaunuhu qadiran. Tapi dipanggil mu'tazilah lagi. Sebab walaupun mereka berpegang keadaan Allah yang kuasa, tapi keadaan Allah yang kuasa pun kuasa dengan zat, bukan dengan sifat qudrah. Lagi pula situ. Lagi dengan ahli sunnah. Lepas tu dia panggil mu'tazilah lagi. Kalau kira ahli sunnah berpegang kaunuhu sifat Allah, mu'tazilah berpegang kaunuhu sifat Allah, itu berpegang tu wajib syarak. Tadi tersebut wajib akal. Wajib akal ni wasilah tangga. Wajib pada akal. Allah bersifat dengan sifat kaunuhu qadiran. Kemudian hak wajib syaraknya kita pun berpegang di akidah Allah bersifat dengan kaunuhu qadiran atau wajib syarak. Hak wajib akal tu dipanggil tangga ataupun jalan untuk pergi kepada pegangan hak wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengetahui dan mengaku putus di hati Allah bersifat dengan kaunuhu qadiran atau wajib syarak. Jadi sekarang ahli sunnah berpegang Allah bersifat dengan kaunuhu qadiran. Mu'tazilah pun berpegang Allah bersifat dengan kaunuhu qadiran. Tapi kenapa masih lagi panggil mereka tu adalah puak Mu'tazilah? Panggil apa lagi puak gelincir? Sebab keadaan yang kuasa memang Mu'tazilah berpegang sama macam kita. Tapi di umbi tak sama. Ada di umbi tak sama macam mana? Kita berpegang keadaan Allah yang kuasa dengan sifat qudrah di umbi tu. Mu'tazilah berpegang keadaan Allah yang kuasa dengan zat, tak ada sifat qudrah di zat Allah Subhanahu wa taala. Lagi kok tu pula. Jadi kod depan ni sama, berpegang keadaan Allah yang kuasa. Tapi di umbi tak sama. Kita ahli sunnah berpegang keadaan Allah yang kuasa dengan sifat qudrah. Mana apa? Allah bersifat dengan sifat qudrah, Allah bersifat dengan kaunuhu qadiran.
Mu'tazilah, Allah bersifat dengan kaunuhu qadiran, tetapi Allah tidak bersifat dengan sifat qudrah. Jadi diumbi tak sama. Sebab itulah masih lagi kekalkan mereka adalah Mu'tazilah. Sebab kalau terkira sama, tak ada panggil Mu'tazilah. Tapi panggil Mu'tazilah sebab apa? Sebab sama di kaunuhu qadiran je. Tapi di umbi di asal tak sama. Sebab kita maklum Mu'tazilah menafikan sifat ma'ani kudrah sampai ke kalam di zat Allah Subhanahu wa taala. Tak ada. Allah tidak bersifat dengan sifat kudrah. Allah tidak bersifat dengan sifat iradah. Lepas tu Allah lemah? Tidak. Allah kuasa. Allah berkehendak. Allah mengetahui dengan zat, bukan dengan sifat ma'ani, kudrah, iradah, ilmu, bukan. Dia kira tu. Kenapa pula Mu'tazilah ni tidak dihukumkan kafir, hanya sebut tergelincir? Sebab tidak ada nas terang-terang menyatakan Allah bersifat dengan sifat kudrah. Tidak. Al-Quran menyebut Allah ni qadir, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan ia ya Allah atas tiap-tiap sesuatu amat kuasa. Tu je. Dah kuasa-kuasa tu di Allah ada sifat kudrah. Ayat tak cerita terang-terang. Tapi ahli sunnahnya ayat tu menjadi dalil. Dia panggil dilalah iltizamiyah. Dilalah iltizamiyah ni secara lazim juga kalau Allah yang amat kuasa, pastilah di zat Allah ada sifat kuasa, sifat kudrah. Itu dalil iltizamiyah, bukan dalil terang-terang dah. Dalil terang-terang ni bermula Allah ada sifat kudrah di zatnya. Ada. Allah yang amat kuasa, Allah yang alim, yang mengetahui, Allah yang sami', yang mendengar, Allah yang basir, yang melihat. Allah yang mengetahui, lazim dia go ada sifat ilmu lah. Tapi adakah Quran sebut terang-terang? Tak. Sebab itulah Mu'tazilah yang menafikan sifat kudrah iradah ni tidak dihukumkan kafir. Quran sebut Allah sami', Allah yang mendengar, Allah basir, Allah yang melihat. Allah yang mendengar, adalah sifat sama. Allah yang melihat adalah sifat basar. Itu dia panggil dilalah iltizamiyah. Tak sorehnya. Tak soreh mah. Kok terang nyata. Terang nyata ni Quran sebut betul-betul. Ada kudrah di zat Allah. Itu barulah soreh. Sungguh terang nyata. Jadi Mu'tazilah pun tolak sifat kudrah iradah. Tapi Quran sebut Allah yang amat kuasa, Allah yang mengetahui, Allah yang mendengar, Allah yang melihat, Allah yang hidup. Jadi hak ni tetap dah keadaan Allah yang kuasa, keadaan Allah yang berkehendak, keadaan Allah yang mengetahui. Sebab Quran duk sebut Allah ni berkuasa. Tu ijma' lah tu. Tolak hak ni kafir lah jadinya. Tolak keadaan Allah yang kuasa dengan menyatakan keadaan Allah yang lemah. Kafir. Tolak keadaan Allah yang berkehendak dengan berpegang keadaan Allah tidak berkehendak, tidak mengetahui. Itu kafir lah. Mu'tazilah tak tolak tu. Tak mengatakan Allah keadaan yang lemah, tidak. Keadaan Allah yang kuasa, tapi diumbinya kuasa dengan zat, bukan dengan sifat kuasa, sifat kudrah. Gitu. Jadi wajib ia maka wajib ia kaunuhu bagi Allah dengan ijma' atas mazhab ahli sunnah dan Mu'tazilah dan ulama yang menyabitkan ahwal dan ulama yang menafi akan ahwal. Ni kita minggu lepas sebut dah ni. Minggu dulu sebut dah ni. Ulama yang menyabitkan ahwal, yang menetapkan ada sifat hal.
Ulama yang menafikan hal, tidak ada hal. Kelakuan-kelakuan yang menengahi antara ada tak ada. Yang mana segala perkara, dia ambil daripada umbi pula situ. Al-asya, segala perkara. Perkara qadim ke, perkara baharu ke, tu segala perkara. Asya, segala perkara. Syai, hak qadim ke, hak baharu ke, satu pandangan ada 4 bahagian. Perkara yang ada, wujudi, perkara yang tiada, hak makdum, perkara yang iktibari, hak bahasa-bahasa kira, perkara hal, kelakuan yang menengahi antara ada dengan tak ada. Satu pandangan, hal tak ada. Yang adanya perkara yang ada, perkara yang tiada, dan perkara yang iktibari, hak bahasa kira-kira. Gitu. Jadi kaul yang menyabitkan ahwal ni, hak pandangan segala perkara ada 4 bahagi. Hak kaul pandangan ni lah keluarnya sifat 20. Atas kau yang menafikan ahwal, tak ada kelakuan menangai antara ada dengan tak ada ni. Segala perkara hanya 3. Perkara yang ada, maujud. Perkara yang tiada, makdum. Perkara yang iktibari. Maka kaunuhu qadiran adalah iktibari. Apa makna kaunuhu qadiran iktibari? Ada kudrah di zat Allah. Ini kaul ulama yang menafikan ahwal. Keluar sifat 13. Itu sahaja. Jadi hak menyabitkan ahwal keluar sifat 20, yang menafikan ahwal keluar sifat 13, sama je. Ijma' kaunuhu sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang khilafnya, yang khilaf antara sifat 20 dan sifat 13 ni seperti tersebut pada sifat maknawiyah, 2 kaul dahulu, khilafnya situ je. Apakah makna kaunuhu qadiran? Hak sifat 13 keadaan ada sifat kudrah di zat Allah. Apa makna kaunuhu qadiran? Jalanan sifat 20 pertambatan antara kudrah dengan zat. Seolah-olah kaunuhu qadiran itulah yang tambah, yang lekatkan sifat kudrah di zat Allah. Itu jalanan sifat 20. Itu je beza dia. Jadi atas jalanan sifat 13 kaunuhu qadiran, ada kudrah di zat Allah, maknanya sama dengan sifat kudrah sendiri. Kaunuhu qadiran hanya wajib berpegang secara ijmal. Itu je lah. Itu hak khilaf dia. Lepas tu ta'ammal, perhati olehmu. Tu ta'ammal tu bahasa Arab tu pula. Kita nak baca macam mana tu? Nak baca macam mana? Ini bukan bahasa Melayu. Tiba-tiba ta'ammal, perhati oleh kamu. Ini nak bicara lagi ni hak kaunuhu ni. Nafikan ahwal. Nafikan ahwal. Nafikan ahwal ni hak pandangan sifat 13 lah. Segala perkara tak ada ahwal, yang adanya maujud, makdum dan perkara iktibari. Jadi hak nafikan ahwal. Maka apabila kita telah perhati pada khilaf tersebut, perbezaan makna kaunuhu, makna kaunuhu qadiran, jalanan sifat 13 maknanya apa, jalanan sifat 20 maknanya apa. Kita perhati dah pada khilaf pada makna tu, maka makna nafikan ahwal atau engkar akan diengkarkan ahwal. Nafikan kaunuhu qadiran ni engkar lebihnya sifat maknawiyah atas ma'ani, atau engkar tahakkuknya. Tu ayat dia. Engkarkan lebihnya, lebih sifat kaunuhu qadiran atas ma'ani, atas sifat kudrah. Engkarkan lebih ataupun lain pada reti. Itu je. Jadi antara kaunuhu qadiran
dengan sifat kudrah, tak lebih pun, tak lain pun, tak suku pun pada reti. Situ je. Adapun jalan sifat 20, lain-lain. Kudrah sifat sedia kali yang dari zat Allah. Kaunuhu qadirah satu sifat yang melekatkan sifat Allah di zat Allah. Lebih tu lain tu. Tu hak jalanan sifat 20. Situ je. Atau ingkar tahakkuknya. Ingkar tahakkuk ni maknanya diri sifat tu. Diri sifat tu tak ada, hanya iktibari jua bahasa kira-kira sahaja. Kita mana bincang berulang kali dah hak iktibari tu. Kalau hak makhluk lah. Iktibari hak makhluk. Sifat yang bahasa kira makhluk ni pun kadang-kadang kita masih lagi duk iling kepala lagi. Ada tak sebenarnya ada tak sifat iktibari tu? Tak ada. Tu. Menafikan takut tu lah pada kharij. Tak ada sifat tu. Mana kalau kita makhluk ni kok, tinggi, rendah, besar, kecil, gemuk, kuru, tu tak ada, kira-kira je. Tak boleh tengok tu. Bukan ada pada kharij, bukan ada yang sebenar. Cuma reti sahaja. Pesen tu tinggi, pesen tu rendah, pesen tu besar, pesen tu kecil, pesen tu gemuk ke kurus ke bulat ke lepek ke, ada ke tak? Tak ada. Kita tak boleh tengok sifat iktibari ni. Tu kita nampak tinggi, zat. Kita nampak rendah tu, zat. Bukan nampak sifat. Cuma zat pesen gitu, retilah kitanya bahawa nama dia tinggi. Zat pesen tu retilah di kitanya namanya rendah. Tapi sifat tinggi rendah, sifat iktibari, sifat bahasa kira-kira di akal saja. Tak ada, tak boleh tengok. Macam kata bulat tu lah. Kira-kira di akal, pesen tu bola contohnya bersifat dengan bulat. Bulat tak boleh tengok. Sebab apa? Bukan tahakkuk, bukan ada sungguh pada kharij, bukan, tak ada pun. Kita pun pening. Dah selama ni kita dah tengok bulat-bulat. Tu tengok zat bola. Lepas tu nampak hitam putih. Tu warna bola. Warna tu ada. Zat bola ada. Warna bola ada. Warna tu dipanggil maknan, ma'ani. Perkara yang ada. Kalau makhluk. Adapun bulat dipanggil iktibari. Itu je lah. Jadi atas pandangan sifat 13, kaunuhu qadiran, sifat iktibari, bahasa kira-kira sahaja. Itu maknanya menafikan ahwal. Tiadalah maknanya makna menafikan ahwal ni. Menafikan kaunuhu ni. Mereka itu engkar, tolak keadaannya, keadaan Allah yang kuasa masalah daripada asalnya, serta menyabitkan Allah lemah. Maka tidak syak mereka itu pada kafir. Itu memanglah kafir. Tapi mereka yang jalanan sifat 13 ni bukan tolak keadaan Allah yang kuasa, bukan. Cuma tolaknya apa tolak? Tolak engkar keadaan yang kuasa tu makna yang lebih daripada kuasa sendiri. Ada. Tak lebih, makna sama je. Dia engkar tu. Sebab jalan sebab 20 tak makna lain. Kalau qadiran, satu kelakuan, satu sifat yang melekatkan kudrah di zat Allah, seolah-olahnya pelekat. Makna lain. Hak jalan sifat 13, dak ke mana? Dari segi makna sama je. Kaunu qadiran ada kudrah di zat Allah. Jadi hak sifat 13 ni diengkar kata makna kaunuhu ni makna yang lain daripada makna kudrah tu sendiri. Ditolak tu. Makna sama. Mana dia? Bukan tolak kaunuhu tu sifat Allah, bukan. Tolak kalau kata kaunuhu qadir maknanya lain daripada makna kudrah. Ditolak tu. Maknanya sama je. Kudrah sifat yang sedia kala yang ada di zat Allah.
Kaunu qadiran ada kudrah di zat Allah. Sama. Hak jalan sifat dua bukan gitu. Kaunu qadiran bukan makna gitu. Dan kaunu qadiran apa? Satu sifat yang melekatkan sifat Allah di zat Allah. Kalau letak makna tu jadi lain. Lain lah. Kena bilang suku lah sampai jadi 20. Itu jalanan sifat 20. Dia khilaf pada makna tu saja. Sifat Allah tu sifat Allah kaunuhu qadiran ni. Kalau menafikan kaunuhu qadiran sifat Allah, serta menyabitkan serta menetapkan bahawa Allah lemah, maka tidak syak mereka itu pada kafir. Itu memang jelas lah. Keadaan Allah yang kuasa dak, keadaan Allah yang lemah, maka tak ada syak lah pada kafir. Adapun engkar keadaannya keadaan Allah yang kuasa serta menyabitkan menetapkan kekuasaan bagi Allah, maka iaitu tiada kafir. Dia hanya engkar keadaan yang kuasa ni pada makna tu lebih lain daripada sifat kuasa tu sendiri. Hak tu je. Serta menyabitkan menetapkan kekuasaan bagi Allah Subhanahu wa taala, maka itu tiada kafir kerana kaunuhu qadiran ilah pula. Tadi hingga akhirnya ini ilah. Alif lam kha ilah, ringkasan daripada ila akhirih. Tu alif lam kha tu ilah. Apa rumus apa? Ringkasan. Macam kita lah, kan kita kan DLL dan lain-lain, DST dan seterusnya. Ke mana? Bukan GST. Ni DST ke kita? Dan seterusnya. Ataupun dia buat titik, tak titik kan kita? Itu yang betul. Dia ringkas DLL, DST. Ini alif lam kha. Asalnya apa? Ila akhirihi, kaunuhu qadiran hingga akhir, mana sampai kaunuhu mutakalliman lah. Kita jawi selik pula hak arak lah apalah. Tu pasal dia dah kita jawab kitab ni gitulah. Hak tadi, hak kita mula-mula bicara tadi, ketahui olehmu bahawasanya kaunuhu qadiran hingga akhirnya. Hak ni pula kerana kaunuhu qadiran ilah. Hak tula je. Macam sebut tadilah, dia perbagaikan ayat, dia panggil tafannun fil ibarah, dia panggil. Ketahui olehmu bahawasa kaunuhu qadiran hingga akhir. Ni pula kerana kaunuhu qadiran ilah itu ila akhirih. Takkan dia nak bilang sampai ke 7, jadi berapa panjanglah pula ayatnya. Kalau Quran didatangkan al-ayah, al-ayah jadi maf'ulun bih bagi fi'il yang mahzuf. Iqra'il ayah, baca ayat. Dia ayat Quran ta'bih. Dia ambil sebahagian, lepas tu dia betul al-ayah. Mana apa tu? Dia suruh kita baca sendirilah. Ayat-ayat biasa sok mudah. Datang ke ayat kursi ke contohnya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum al-ayah. Sudahlah, siapa kesesat ayat kursi tu. Kenapa tak datangkan panjang? Jadi banyak baris pula jadinya. Macam sinilah. Kerana kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman. Berapa baris pula situnya. Kerana kaunuhu qadiran ilah itu setengah daripada sifat kesempurnaan. Tetapi tidak wajib kita mengetahui akan dia dengan tafsil jua atas jalanan sifat 13. Wajib mengetahui atas jalan ijmali, tetapi tidak wajib kita, tidak wajib atas kita. Itu ayat 6. Tidak wajib kita, iaitu tidak wajib atas kita. Mana apa wajib atas tu? Wajib pada syarak.
Tetapi tidak wajib atas kita, tidak wajib pada syarak mengetahui akan dia akan kaunuhu qadiran ilah ni dengan tafsir juga. Tak wajib mengetahui dan berpegang secara satu-satu. Secara tafsir cukuplah 13. Adapun atas jalanan sifat 20 tak cukup dengan 13. Wajib secara tafsirnya sampailah kepada 20. Orang yang tak betul i'tiqad. Ini dia punya tajuk dia. Orang yang tak betul i'tiqad dan jadi kafir. Dan jadi kafir, orang yang i'tiqad tak ada sifat nafsiyah, iaitu wujud. Kalau i'tiqad Allah tidak bersifat dengan sifat wujud, Allah dengan makna Allah Adam, tu dah tanya dah tu memang kafir lah. Menafikan sifat nafsiyah wujud kafir, menafikan sifat kudrah ma'ani tu tak kafirnya, tu Mu'tazilah. Kalau menafikan sifat wujud tu memang kafir lah terang-terang. Atau i'tiqad tak ada salah, tak ada satu daripada sifat salbiyah. Bukan kelima-lima salbiyah, satu daripada lima tu. Allah tidak bersifat dengan kidam ke? Allah tidak bersifat dengan baqa' ke? Allah tidak bersifat dengan mukhalafatuhu lil hawadih ke? Allah tidak bersifat dengan qiyamuhu binafsih ke? Allah tidak bersifat dengan wahdaniyah ke? Ini kafir. Sebab apa? Itu ijma' tu. Menafikan kidam Allah, baqa Allah, berpegang Allah ni baharu, Allah binasi. Itu maklumlah, itu i'tiqad yang kafir. Jadi hak kafirnya menafikan sifat nafsiyah, sifat wujud, ataupun menafikan sifat salbiyah yang 5, kidam sampai ke wahdah tu kafir. Menafikan sifat ma'ani kudrah sampai ke kalam buat 7 tu, tu tak kafir, tu Mu'tazilah. Atau i'tiqad ia akan baharu sifat salbiyah, atau makhluk sifat salbiyah. Sifat salbiyah ni baru. Mana baru? Contohnya wahdaniyah Allah ni baru. Sebelum tu 2 Tuhan. Lepas tu 1 tu macam mana tak tahulah. Jadi hilang, jadi mati dia. Tinggal 1. Jadi sifat wahdan sifat salbiyah lah. Baru je Allah Esa. Tu kafir lah. Pelik tau. Kemudian nak kata kekal Allah pun baru. Hak kata makhluk pula ni macam mana? Contohnya sifat salbiyah hak makhluk ni, contoh mana sifat salbiyah hak makhluk? Sifat kekal bagi syurga dan neraka. Syurga neraka kekal kan, khalidina fiha abada tu kan. Jadi syurga neraka kekal. Kekal tu makhluk Tuhan yang buat kekal. Kekal Allah pun makhluk juga. Ada yang lain buat Allah kekal, memanglah kafir. Jadi syurga neraka kekal tu sifat salbiyah lah tu kekal tu. Tapi sifat kekal syurga neraka ni adalah makhluk. Jadi syurga neraka kekal ni siapa yang mengekalkan? Allah sebagai khalik lah yang mengekalkan syurga neraka. Betul? Sifat kekal syurga neraka makhluk. Tiba-tiba dia berpegang sifat kekal Allah makhluk juga. Siapa buat kekal? Ada Tuhan lain pula jadinya. Memanglah kafir. Kan? Sebab kita nak datangkan contoh. I'tiqad ia akan baharu sifat salbiyah. Nak cerita macam mana? Allah mukhalafah tu baharu. Sebelum tu Allah tidak mukhalafah pun. Tapi gitu. Ni kena ingat sikit ni. Ada orang salah faham hak sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith.
Dia kata sifat mukhalafah ni sifat baharu. Jangan. I'tiqad akan baharu sifat salbiah tu kafir. Dia faham ke mana? Sekarang mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan dengan makna tidak menyerupai Allah dengan segala perkara yang baharu. Sekarang segala yang baharu ni timbulnya baharulah, adanya baharu. Dan sebelum ada, sebelum hawadis makhluk tu ada, Allah mukhalafah ke tak? Tak, dia kata sebab tak ada lagi hawadis. Jadi baharu pula ada sifat mukhalafah. Sifat Allah qadim belaka. Dia kata baharu. Sebab sebelum ada hawadis, sebelum ada perkara yang baharu, dengan bahawa sebelum Tuhan buat makhluk, yang ada hanyalah Tuhan Allah Ta'ala jua yang ada. Maka ketika tu mukhalafah dah Allah dengan yang baru. Sebab yang baru belum ada. Mukhalafah. Allah tak serupa dengan yang baru ni sedia kala. Yang baru tak ada lagi. Betul yang baru tak ada lagi, tapi Allah mukhalafah sedia kala, bukan baru. Hak biasa tu buat misal gini. Dia buat misal kepada makhluk nak kita nampak. Nak misal dia kata antara motor Honda dengan motor Yamaha. Dia kata, ni misal orang dululah. Dia ni tak ada Honda Yamaha. Dia ni menapa tahu motor dia ni. Motor dia ni mahal daripada harga kereta. Mahal tak mahal motor pun kena hujan basah. Kena hujan basah, mahal tak mahal pun. Jadi motor Honda, motor Yamaha memang tak serupa daripada asal lah, tak serupa. Tapi pada masa kita ada motor Honda seperti itu je, kemudian barulah kita beli motor Yamaha. Lepas kita beli motor Yamaha, kita pun bubuhlah di tempat garah kita tu, bubuh sebelah-sebelah. Serupa tak motor Honda hak lama dengan motor Yamaha hak baru? Serupa tak? Tak serupa. Bila tak serupa? Tak serupa pada masa bubuh situ. Sebelum ni serupa. Sebelum beli motor Yamaha tu, yang ada motor Honda Suti tu je, motor Yamaha tu beli kemudian. Jadi selepas beli ada dua buah motor di garah depan rumah ni, Honda hak lama, Yamaha hak baru. Barulah tak serupa. Sebelum ni serupa, gitu. Tak serupa daripada asal lagi. Tapi nyatalah tak serupa selepas ada dua motor Honda dengan motor Yamaha. Nyatalah tak serupa. Tapi tak serupanya pada masa tu buat tak serupa. Tak serupa selama-lama dah. Jadi mukhalafah Allah dengan sekarang yang baharu ni, mukhalafah tu sifat yang sedia kala bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan baharu. Jadi berpegang baharu sifat salbiah itu kafir. Atau makhluknya sifat salbiah tu makhluk. Macam Isa tadi lah, kekal Allah tu dikekalkan oleh yang lain. Pun orang noh gitu. Dan mana hak kekal tu makhluk? Syurga, neraka. Syurga, neraka tu kekal. Kekal bukan macam sifat kekal Allah. Kekal syurga neraka ni dikekalkan oleh Allah. Makna kekal syurga neraka ni makhluk. Jadi kekal tu sifat apa? Sifat salbiyah. Tapi sifat salbiyah kekal syurga neraka ni makhluk. Kekal Allah, kekal zat sifat Allah tu bukan dikekalkan. Ada ni. Atau hak tadi dia syok, dia berpegang. Ni atau syok ia orang yang tak betul i'tiqad. Adakah sifat Tuhan ini sedia atau baharu? Dia syok. Sifat Allah Ta'ala ni sedia kala ke baharu? Contohnya, sifat kuasa Allah ni sedia kala ke baharu? Sifat iradah Allah ni sedia kala ke baharu? Tu kafir.
Sebab nak sah iman, kena jazam putu di hati akan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Hak secara tafsir, secara satu-satu, secara satu-satu. Secara ijma. Tapi makna apa? Kena jazam, kena putus. Syak, tidak sah i'tiqad, kafir lagi. Syak. Atau tidak tahu ia. Tak tahu. Sifat Allah ni sedia ke, baharu ke? Zat Allah ni sedia ke, baharu ke? Tak tahu, kafir. Ataupun dipanggil taraddud. Taraddud ni terhenti dengan bahawa sifat Allah tu sedia ataupun baharu dak belaka, terhenti. Tawakuf dia panggil. Allah ni ada sedia kala ke ada baru? Tawakuf. Allah ada ke tak ada? Tawakuf. Allah kuasa ke tak? Tawakuf. Dak ambil belaka dua-dua. Kafir. Sebab apa? Sebab nak sah iman, mengaku putus di hati Allah ada, mengaku putus di hati Allah sedia, Allah kekal, mengaku putus di hati Allah yang kuasa, Allah yang berkehendak. Itu baru sah iman. Jadi nak i'tiqad ni lah mari daripada mengetahui. Nak sah iman ni mari daripada mengetahui. Jadi nak mengetahui inilah ibu bapa wajib kena ajar anak-anak berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diajar, mereka pun tidak ada pengetahuan berkaitan dengan sifat-sifat Allah, mereka pun syak, mereka pun tidak berpegang, mereka pun tidak ambil tahu, maka tidak i'tiqad mereka i'tiqad yang kafir. Tapi kita sekarang bicara berkaitan dengan i'tiqad, bicara berkaitan dengan iman. Kita tidak bicara berkaitan dengan Islam. Tak ada ni. Islam tetap dah warisi daripada ibu bapa, tu tetap dah Islam tu. Warisi daripada ibu bapa. Iman ni kena i'tiqad ni. Kena pegang putu di hati. Nak pegang putu di hati akan i'tiqad ahli sunnah ni, dia kena ada pengetahuan. Pengetahuan tu mak ayah kena beri, kena ajar. Untuk mereka beriktikad, untuk jadi mereka orang yang beriman. Sebab iman tidak warisi, Islam warisi. Makna kalau mak ayah di Islam, lepas daripada tu dia tak tahu apa pun. Dia tak ada ilmu langsung. Allah ada ke, Allah tak ada ke, Allah baru ke, Allah sedia ke, Allah apa tak ada di i'tiqad dia. Dia orang yang kafir di sisi Allah. Walaupun di sisi zahirnya dia orang Islam. Matinya, jenazahnya diuruskan sebagai orang Islam. Di sisi Allah ianya orang kafir, orang yang tidak beriman, kekal neraka selama-lamanya. Ni kena bezalah sebab kita dahulu di awal kitab Fatih Faridah, dia mana hurada Islam, iman, ihsan. Ni kena faham sini. Islam dengan iman dia tidak berlaziman. Orang Islam yang tidak beriman, Islam kerana mak ayah dia Islam. Tidak beriman sebab tidak ada sebarang pengetahuan pun. Dia pun tak tahu bukan kata syak, tak ada. Allah ada, Allah tak ada Dok mikir. Allah ada ke tak ada ke, aku kena kerja macam biasa je. Kau dok kerja lapar ada ke tak ada ke, tak ada faedah pun. Sebab kalau ada pun kena kerja kok. Kalau tak ada pun kena kerja kok. Memang tahu aku dia faham gitu. Dah ada buat apa ada? Sebab apa? Sebab kalau tak kerja lapar. Kerja barulah boleh duit baru kenyang. Ada tak ada kaitan pun dia kata. Ada benda tu. Tapi kalau dia bercakap seumpama tu, bukan kata dia kafir di sisi Allah dah, batal Islam dia yang diwarisi daripada ibu bapa. Sebab apa? Sebab dia cakap dah seumpama tu. Kalau dia cakap tapi dia akidah dia tak ada Tuhan, kafir di sisi Allah. Tapi kita tengok peseng tu, ada peseng. Nah, kita dia panggil muqtada. Muqtada ni makna hak tunggu sebut dia kata dengung.
Saya sekarang ni apa kali dah sebut dengung, orang tak respon pun. Dengung, apa dak dengung? Bukan dengung ngaji Quran tu. Dengung ni kita panggil meh. Tak ada meh. Peseng ni Allah. Tak tahu apa satu dalam agama ni, Fatihah tak pandai baca, tasyahud lagi tak pandai baca, tubuh penuh dengan tatu. Orang Melayu. Mak ayah dia Islam macam mak ayah kita juga. Tok nenek sampai ke atas tu. Berapa generasi wallahu alam lah. Kita generasi kita sampai tok nenek je, atas tok nenek hilang dah kitanya. Kan ada silsilah. Bing sampai kata ada tak? Tak ada silsilah kita ni. Mujur juga ayah kita tu ada bing. Tahu juga nama bing tok kita. Tidak tahu. Oleh kerana ayah kita bin Abdullah contohnya, mak kita binti Yusuf contohnya. Tahulah tok kita belah ayah nama Abdullah, belah mak nama Yusuf. Tahu gitu je. Kalau tak ada lah ayah dengan mak tu bin, tak ada. Lepas tu hak tok kita Abdullah bin apa? Hak tok Yusuf tu bin apa? Ada dah. Betul. Orang ni dia jaga titih bari, jaga anak beranak. Jauh dia pun perapak balik, dia nikah pula. Dia orang zaman dulu. Abang apa? Perapak waris. Bahkan orang kita ni jenis nikah jauh-jauh tu perapak waris jauh tu dah. Dah lah teranu nikah dengan orang Kelupu, orang Johor, orang jauh punya. Musim Covid hok masih baru ni, hok 4-5 bulan tu barulah. Baru tahu, tak boleh lakah. Tak boleh keluar kawasan. Barulah. Nikah jauh-jauh. Kan susah tu kan. Huru-hara sekali, tak boleh jumpa sebab duduk jauh. Tu nikah jauh-jauh. Sebab apa nikah jauh-jauh tu? Dia nak perapakkan waris. Gitu. Dia betul benar dia ada, memang dia ada. Ni orang ni kita sekarang ni, orang kita sekarang nak sebut 2 pupu, 3 pupu dak reti. Pak sepupu ke, anak sepupu ke, cucu sepupu ke, dah reti. Reti orang sekarang ni, cuba tanya. Tak reti. Orang dulu dia tu 2 pupu, pak 2 pupu, tok 2 pupu. Orang dulu dia bilang dah jauh dah ni. Berapa bin nikah. Orang dulu. Kita tak ada. Orang kita ni siapa ke sepupu tak kenal. Saya pernah ngaji pondok. Dia sepupu dia tak kenal. Kemudian ada sepupu dia. Cari-cari, jumpa dah. Padahal seorang duduk Terengganu, seorang duduk Kemamang, bukan luar negara pun, tak kenal. Sepupu tu. Barulah baik semula, kena pondok. Umur masing-masing 20-an dah. Ada ni. Sepupu muda kenal. Kalau kenal pun tak ada. Bukan orang zaman dulu sepupu ni adik-beradik orang zaman dulu. Tapi adik-beradik pun dia nikah juga zaman dulu. Walaupun sepupu tu macam adik-beradik nikah juga. Kalau orang sekarang lah sabah nikah sepupu, baik tak kenal pun. Orang sekarang. Jadi dia ni macam kita juga ni, atas tu Islam. Tapi dianya tak ada. Ni. Jadi apa panggil pemuqtadan mana apa? Pesen tak ada Tuhan dia ni. Tak boleh nak ukur, tak boleh. Itu dalaman dia. Tapi tengok pada meh dia tu, dia panggil muqtada tu, dengung tu. Padahal kata apa? Peseng gitu. Dah kalau tengok orang siapa ke Fatihah tak pandai nak baca, orang Melayu Fatihah tak nak baca, tasyahud tak usah duk tanyalah. Nak semua ucap pun tak tahu, rukuk Islam, rukuk iman pun tak tahu. Dia tak ada sungguh-sungguh. Tapi kalau tengok situ dengung dia, tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan di akidah. Dengung pada dengung, muqtada dia. Faham tak? Saya ngaji setakat tu je. Muqtada dengung, tu je. Lepas tu orang kita sebut dengung dah faham. Dengung kok ngaji Quran tu. Dengung kok sikit. Tu dengung. Kok ngaji Quran kan dengung. Tepat dengung tak dengung.
Tempat tak dengung, dia dengung. Tu marah tu guru. Tu dengung kat lain tu. Jadi walaupun nampak pesen tu, kita sama sekali tidak boleh menghukum. Ada ni. Keluar mulut dia. Tuhan ni. Ada tak ada? Saya tak pernah fikir pun. Sebab kalau ada ke tak ada ke, sama je. Tak ada perlu ke Tuhan. Nak hidup kerja sendiri. Tak ada hal saya Tuhan. Batal Islam yang diwarisi daripada ibu bapa. Imam dia tak ada daripada asal lagi. Tapi Islam, dia cakap gitu, batal Islam. Dia bukan orang Islam lagi. Sebab apa? Dia menzahirkan. Selagi tidak menzahirkan, hak dalam kita tak tahu. Maknanya dia orang Islam, tapi di sisi Allah dia kafir. Makna Islam dan iman ni dia tidak berlaziman. Itu kena faham molek. Saya biasa sebutnya beriman yang tidak Islam, hak saya biasa ceritanya, hak dalam dia Aikim, hak cerita sejarah mu'alaf. Seseorang hak mu'alaf ni macam mana asal dia. Sebelum dia masuk Islam dia pun cerita gitu. Dia percaya pada agama Allah ni lama dah. Tapi tidak berani nak menzahirkan sebab mereka hidup di kalangan masyarakat kafir yang agak kuat agama kafir dia. Jadi dia tak ada keberanian untuk masuk Islam. Kalau dia masuk Islam, mudarat dia pun tak ada keberanian. Maka dia pun tidak mengucap. Dia tidak menzahirkan dia sebagai orang Islam. Pada ni. Tapi dia beritahu tu, masuk dalam dia Aikim, tu orang Islam dah lah. Ni cerita sebelum tu. Tapi hati dia betul-betul percaya pada Allah dan Rasul. Di sisi Allah, dia orang yang beriman. Fardu takdir dia mati. Tapi orang ni tak matilah ni. Masuk dalam radio. Orang mati tak ada masuk radio. Fardu takdir dia mati. Mati sebagai orang kafir pada hukum dunia. Hukum zahir. Jenazahnya kafir. Tapi hukum akhirah di sisi Allah, orang yang beriman ahli syurga. Gitu je lah. Sebab nak sah iman tak syarat 2 kalimah syahadah. 2 kalimah syahadah untuk menzahirkan ianya sebagai orang Islam di sisi hukum dunia. Itulah kalau buat contoh orang yang beriman tapi tidak Islam. Hak Islam ni hak zahir. Dia mari jumpa dengan kita, dia nak mengucap. Tapi nak mengucap pun sebenarnya dalam ni ada dah. Dia orang beriman dah. Dia pun mengucap zahir dia sebagai orang Islam. Daripada mari jumpa kita nak mengucap, kita wajib segera ajar mengucap. Ni. Ingat baik ni. Perkara ni perkara yang mengejutkan sebab kita tak pernah pun mengislamkan orang yang bukan Islam. Tiba-tiba mari jumpa kita, ayah haji, mak haji, saya nak masuk Islam. Kejutlah ayah haji, mak haji dia. Sabar. Mari kita cari tu imam. Haram kalau kita tangguh seumpama tu. Tak pandai apa? Dah nak kena pegang tangan ke? Allah ni buat macam akad nikah pula dah. Nak pegang tangan, pegang. Tak ambil sudah. Musim Covid mana boleh pegang tangan? Musim Covid ni, tak boleh pegang-pegang. Nak masuk Islam? Okey, mengucap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey. Tapi pergi motik imam pula, biar sedap sikit. Tak apa, tak ada masalah lah. Ajak lagi motik imam pun. Ataupun beginilah. Nanti malam kuliah maghrib orang ramai di masjid. Kita buat situ pula sekali lagi. Tak apa. Maknanya mari masjid umum. Alhamdulillah malam ni kita ada saudara baru nak masuk Islam. Dia pun mengucap depan ramai-ramai. Mengucap dah rumah. Tapi nak orang tahu belaka dia sudah masuk Islam. Mengucap pula. Mengucap berapa kali pun lagi bagus. Tapi jangan sesekali nak masuk Islam, nanti tunggu malam. Jangan begitu. Haram kalau kita tangguhkan seumpama tu. Bukanlah kita sebut kata kafir. Orang nak masuk Islam, kita menangguhkan nanti dulu, ia letak kafir. Dan kita kena tanggung kafir jikalau dia redha seseorang tu kekal kafir untuk sementara waktu lagi. Kafir dia.
Dia tak ada redha kawan tu kekal kapi, tapi dia jadi bingung, tak reti, maka haram, dosa besar ditangguh seumpama tu. Hak kapi ni macam mana kita ada sebut kapi? Orang nak masuk Islam, kita menangguhkan dia, maka jadi kapi. Jadi kapi ni kena tanggung gini. Pada tanggung. Kena tanggung, dia redha orang tu kapi lagi sementara. Sekejap je. Maghrib sejam 2 jam je lagi. Maghrib lah baru masuk Islam. Tapi sejam 2 jam tu kapi lagi tu. Biarlah kapi sekejapnya. Kapi puluh tahun dah. Pelik apa bawa kapi sejam lagi nya. Dia redha kawan tu kapi, jatuh kapi dia. Dia redha. Tak apalah. Alah kapi sejam je lagi. Awak kapi lah mana dah. Jadi dia redha, dia okey dengan kapi sejam lagi. Tapi kalau kawan tu mati segera macam mana? Ada ni. Maknanya hak menangguhkan, tunggu dulu nak orang masuk Islam kata kapi tu kalau redha. Dengan kapi dia hak sementara lagi ni, hak sementara ni sebelum jumpa tu imam ke sebelum maghrib ke ni dia redha. Mana? Jadi kapi lah sama kita kalau redha, kalau dia setuju dengan kapi tu. Yang kata nak masuk Islam, makan minum dulu, rehat dulu. Dah. Nak masuk Islam, pergi mandi dulu siap-siap. Tak ada. Nak masuk Islam segera. Ada ni. Alhamdulillah di Islam. Kita pun nak jamu dia makan minum. Lagi suka dia orang Islam dah. Kita jamu lah makan minum. Ni kawan ni nak masuk Islam. Pasti dulu makan minum siap-siap. Pergi jamu apa kau kapi? Biar dia masuk Islam. Kita jamu makan minum dia. Jamu orang Islam makan minum saudara baru. Jangan nak masuk Islam nanti tunggu kuliah maghrib nanti. Jangan. Haram dosa besar tu. Sekurang-kurang kalau menangguh seumpama tu, bukan boleh jadi kafir kalau kita redha dengan kekal kafir dia walaupun dalam masa yang sekejap. Kalau kita redha. Biasa orang kita ni kejut. Allah dah sepanjang hidup ni baru nak buat guana. Buat guana apa? Macam ni. Dia nak ajar. Asyhadu an la ilaha illallah pun turun. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pun turun. Alhamdulillah. Jadi orang Islam. Mudah-mudahan di hati pun beriman dengan apa yang disyahadahkan. Dia jadi orang Islam yang beriman, mati saat tu syurga dianya. Gitulah. Jadi kita bicara molek tu antara Islam dengan iman. Sekarang ni bicara bab iman. Tak ada. Dia syok ke? Tak ada ke? Tak ada. Bukan kata syok ni. Zong pun kapil lagi. Pada syok ni 50-50. Zong ni 80%, 90%. Dia percaya Tuhan ada. Tapi 20-30% kemungkinan tak ada tu masih lagi ada kemungkinan. Masih lagi tak sah etikad. Etikad ni jazam putus 100%. Tuhan ada. Jazam putus 100%. Tuhan sedia, Tuhan kekal, Tuhan esa. Ni. Tahu sah etikad. Bukan kata syok 50-50. Zong pun kapil lagi. Tu. Ni cerita bab syok je ni. Tak tahu apa satu, lagilah kapil. Ni dia tahu juga Tuhan ada, Tuhan sedia, Tuhan kekal. Tapi dia percaya kodoh-kodoh 80%, 90%. Tak jazam, tak putus 100%. Tak sah lagi, kapil lagi dia panggil. Ini bab iman, bab Islam tadi. Dia makyut Islam, maka dia dihukumkan sebagai orang Islam. Alhamdulillah. Hak ni hak orang yang tak betul i'tikad, hak kafir. Dan tidak jadi kafir Mu'tazilah yang berkata, yang beriktikad mereka itu tiada bagi Allah sifat ma'ani, tak ada kudrah, tak ada iradah, itu tak kafir. Tapi akidah yang berdosa besar. Hak kafir ni Tuhan tidak ada, Tuhan tidak sedia, Tuhan tidak kekal, Tuhan tidak esa, keadaan Tuhan lemah, keadaan Tuhan jahil. Itu boleh hak kafir ijma' ulama. Wallahu a'lam.
Ini kitab Hidayatus Salikin, muka surat 9. Hanipi. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan demikian lagi wajib atas tiap-tiap mukallaf, akil, orang yang berakal, baligh, orang yang sampai umur. Akil bahasa Arab isim fa'il, baligh bahasa Arab isim fa'il, tapi baligh jadi bahasa Melayu. Akil, kita dah sebut dah, akil, orang yang berakal. Baligh sampai umur, wajib bahawa mengetahui dan mengiktiqaqkan. Mengiktiqaqkan. Juga ada mim nge. Kena tebal. Mengiktiqaqkan. Gitu hak tebal. Ni ejaan Jawi lama ni. Kita ejaan Jawi sekarang tak eja gini dah. Kita eja kita sebut kan. Mengetahui dan mengiktiqaqkan. Me je dah. Me je dah. Mengiktiqaqkan. Mengiktiqaqkan gitu ke? Kalau bahasa tu sekarang. Hak kitab ni comel tak ada masalah bahasa dia. Mengiktiqaq ke men ke me. Mengiktiqaqkan dah. Sini dan mengiktiqaqkan bahawa Allah Ta'ala membangkitkan Nabi yang ummi daripada Quraisy. Membangkitkan apa? Melantik Nabi sebagai Nabi dan Rasul. Hak ni sambungan hak berkaitan dengan Rasul. Yang kita terdahulunya hak berkaitan dengan sifat yang harus pada akal. Rasul bersifat dengan sifat manusia yang tidak mengurangkan martabat sebagai seorang Rasul. Dia hanya datangkan satu contoh, iaitu sakit. Itu sifat manusia. Sakit, lapar, jaga, tidur. Itu sifat manusia belaka tu. Sifat manusia. Maknanya bergurau-gurau yang halal. Itu sifat manusia. Ini harus pada akal dengan bahawa kalau kata sebut Nabi Rasul ni ada ketika kenyang makan, ada ketika tak ada makanan, lapar, kita akal boleh terima. Bergilir tu, ada ketika kenyang, ada ketika lapar, dan banyak ketika lapar daripada kenyang. Dah manusia kan, bukan malaikat. Malaikat barulah tak ada makan minum, tak ada lapar-lapar dahaga, tak ada. Nabi Rasul ni bersifat dengan sifat manusia, tidak bersifat dengan sifat ketuhanan dan tidak bersifat dengan sifat malaikat. Oleh kerana Rasul tidak bersifat dengan sifat malaikat ni, puak kafir Mekah tak mau terima Rasul. Puak kafir Mekah kan, wa ma li hadzal rasul ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Rasul makan makanan, lepas tu pergi ke pasar. Dan manusia. Ada tambahlah manusia, tidak malaikat. Ini kafir Quraisy, kafir Mekah. Dia tu amal li hadzal rasul ya'kulut ta'am. Rasul makan, dan manusia makan. Jadi dilantik manusia sebagai Rasul sebab Rasul ni bukan menyuruh sahaja. Rasul melakukan. Buat sebagai contoh. Kalau malaikat jadi Rasul, boleh suruh tu boleh suruh. Lepas tu malaikat makannya tidak. Macam mana nak ajar makan? Malaikat tidur pun tidak. Macam mana nak ajar tidur? Malaikat ni berkeluarga pun tidak. Macam mana nak ajar macam mana berkeluarga? Dia Rasul ni menyuruh dan menunjuk cara. Jadi nak menunjuk cara ni, dia manusia biasalah yang menunjuk cara macam mana kehidupan seorang manusia dalam beragama. Itu hikmah Rasul di kalangan manusia, bukan di kalangan malaikat.
Jadi Rasul ni kan manusia dalam menyampaikan agama ada ketikanya disakiti, berdarah, luka, lapar. Manusia. Maka kita orang kemudian ni kena seumpama tu, maka hati kita pun terhibur. Nabi Rasul pilihan pun berat daripada kita lagi. Bayangkan kalau hak menyampai tu malaikat. Malaikat tak ada lapar, tak ada susah, orang tak boleh buat apa ke dia, malaikat. Ada ni. Lepas tu kita kemudian nak meneruskan syariat agama hak malaikat bawa, kita akan menghadapi bagai-bagai halangan. Macam mana kita nak menghadapi? Sebab apa? Sebab malaikat sebagai rasul senang lenang je dia. Ada rasul ni manusia. Macam mana kesukaran rasul nak menyampaikan agama, begitulah yang akan dihadapi oleh mereka yang meneruskan jalan agama rasul hak kemudian. Maka kita kena macam-macam pun. Rasul manusia kena macam-macam hak kena baling di batu apa semua, sakitlah tunya. Semayang molek-molek dia letak benda-benda yang kotor atas belakang rasul manusia. Malaikat boleh buat gitu? Kalau rasul tu malaikat boleh buat? Itu hikmah dilantik rasul di kalangan manusia yang bersifat dengan sifat manusia. Tapi sifat manusia pun yang tidak mengurangkan martabat rasul. Rasul makan, tapi bukan makan siapa bersandar. Ada ni. Sifat manusia tu bukan rasul. Manusia biasa pun orang tengok mengiling, Allah haji dia makan. Tengok. Manusia biasa pun kalau makan lebih-lebih tu, bersandar. Lepas ipung banyak kat dia pula ni, tak ambil orang lain ambil. Allah. Apa gelojoh haji ni. Tengok. Manusia biasa pun jatuh martabat. Rasul. Rasul jaga, rasul tidur. Rasul tidur. Tidur manjang. Tu tak ada di rasul gitu. Tak ada kan? Tidur je musim PKP. Musim PKP kan. Kerja buat tak boleh. Tidur. Tu mengurangkan martabat gitu. Bukan martabat je kurang, kesihatan pun kurang. Dah tidur je. Kan tidur sifat manusia. Ya, tidur yang sekodok-kodok. Hak sifat manusia yang tidak mengurangkan martabat di rasul. Kan rasul manusia kan dalam Quran tu. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Kata ilmu yang Muhammad, sesungguhnya aku ni manusia seumpama kamu manusia. Yuha ilayya, diwahyukan pada aku, innama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya Tuhan kamu Tuhan yang satu. Maknanya apa? Nabi kita manusia, maka bersifat dengan sifat manusia. Harus pada akal dengan bahawa akal kita boleh terima bila sebut kata rasul ni makan minum, rasul ni berkahwin, rasul ni jaga, rasul ni tidur. Rasul tidur lah. Cuma bezanya tidur rasul ni tidur mata saja. Nabi SAW bersabda, nahnu ma'asyiral anbiya tanamu a'yununa wala tanamu qulubuna. Kami para anbiya tidur oleh mata-mata kami dan tidak tidur oleh hati-hati kami. Makna mata je pejam, hati tak tidur. Ini kami Nabi kata para anbiya. Bukan Nabi kita seorang ni. Para anbiya, para Nabi. Tidur mata saja, hati tidak tidur. Kita ni bukan kata tidur mata hati tidur, mata tak tidur pun hati tidur. Mata cerah main molek tapi hati tidur. Nabi tak, Nabi mata tidur, hati tak tidur. Kalaulah hati tak tidur, kenapa berlaku pada satu peristiwa hak hadis sulwadi tu. Hadis sulwadi
pada satu ketika di satu tempat satu lembah, Nabi dan para sahabat tidur sampai ke cerah, tertinggal subuh. Macam mana tu? Dah kata hati Nabi tak tidur. Kenapa apabila apabila terbit fajar Nabi tak sedar? Terbit matahari baru Nabi sedar. Dah kata hati tak tidur, mata je tidur. Kenapa apabila terbit fajar masuk subuh Nabi tak sedar? Kalau hati tak tidur, dia fajar ke syuruk terbit matahari ke, itu bukan bahagian hati, itu bahagian mata. Dah mata Nabi tidur, tak tahulah. Sekarang terbit fajar, Nabi dan para sahabat tidur sampailah ke syuruk terbit matahari. Dah kata Nabi hati tak tidur, kenapa terbit fajar Nabi tak sedar? Sebab fajar bahagian mata, bukan bahagian hati. Mata Nabi memang tidur. Dah kata hati tak tidur, fajar tu bukan bahagian hati. Sebab tu Nabi tak sedar. Yang ni. Tapi daripada peristiwa hadis Sulwadi itu, dia banyaklah pengajaran di situ. Ulama istinbat hukum. Nabi perintahkan sahabat supaya berpindah tempat, kemudian berwuduk, kemudian berwuduk bertayamum gitulah. Kemudian Nabi perintah Sayyidina Bilal azan, iqamah, dan Nabi solat subuh berjamaah. Situ kalau nak balik pada hukum pekok, banyak bicara di situ tu. Banyak istinbat hukum. Istinbat hukum ni ulama ambil hukum daripada berlakunya peristiwa Nabi dan sahabat subuh tak sedar, sedar tak sedar terbit matahari. Nabi dan sahabat dalam perjalanan pulang daripada peperangan. Jadi kiraan tu perjalanan tu sampai ke Madinah lah. Tiba sahabat mengadu ke Nabi, tak boleh nak pergi dah. Tak boleh nak pergi dah. Maknanya letih, tubuh badan letih dah berperang. Lepas tu pula mengantuk. Maka sahabat pun beritahu ke Nabi. Nabi pun buat keputusan untuk berhenti satu lembah untuk berehat dan tidur. Tapi Nabi tahu dah lah keadaan tidur lewat dah ni. Tidur dalam keadaan letih, faham lah tidur letih ni. Maka Nabi pun tugas sahabat yang paling segar supaya jaga jangan tidur. Nah ni, jaga jangan tidur. Jadi sahabat ni pun duduklah tunggu, dengan dia pun tidur. Dah samalah juga. Sahabat tu pun paling segar pun letih jugalah. Nabi sedar tengok dia pun tidur, Nabi pun tanya dia kata Nabi pun tidur, dia pun tertidurlah juga. Ayat dia senang tu kan. Dia pun tertidur juga. Maknanya hak tukang jaga pun tertidur walaupun dia hak ditugaskan, dan dia pula memang hak agak segar sikit nak banding dengan hak lain. Nabi pun perintah supaya berpindah tempat. Maka dalam mazhab Syafi'i, tertinggal sembahyang yang tidak berdosa, tertidur tadi ni, bersegera qada, hukumnya sunat, tak wajib. Sebab apa? Kalau bersegera qada tu wajib, Nabi akan segera qada subuh di lembah tu lah. Nabi tak akan suruh sahabat berpindah tempat. Ni akan tentera berpindah tempat jauh juga, nak cari tempat lain tu. Barulah ni Nabi perintah Bilal azan, iqamah dan semayang. Jadi maknanya selepas dia sedar dengan qada subuh tu, ambil masa. Maka mazhab Syafi'i menetapkan hukum orang yang tertinggal solat yang tidak sengaja wajib qada, bersegera letak hukum sunat. Ambil mana kata bersegera hukumnya sunat? Sebab Nabi tidak segera qada subuh tu di lembah tu. Nabi suruh sahabat berpindah tempat. Ini mazhab Syafi'i. Adapun jumhur mazhab yang lain, Hanafi ke Maliki, Hambali ke, wajib qada segera walaupun tertinggal yang tidak berdosa. Fal yusalliha, Nabi kata, iza zakaraha lam amar. Faham di situ? Hendaklah kamu sembahyang segeralah bila kamu sedar. Lepas tu Nabi tidak segera tu ada sebab.
Bukan saja tidak segera, sebab tempat tu Nabi kata tempat yang tak molek. Lepas tu Nabi perintah sahabat berpindah. Maknanya kewajipan qada segera, tapi oleh kerana ada sebab, ada kerana, maka Nabi lengohkan qada subuh tu. Lengoh sekejap, tangguh sekejap sebab nak berpindah tempat. Itu 3 mazhab. Mazhab Syafi'i dah. Bila Nabi berpindah tempat seumpama tu, jadi tidak segera qada. Mazhab Syafi'i kalau tertinggal semayang dengan tertidur terlupa yang tidak berdosa, wajib qada, bersegera sunat jua. Ada ni. Dia sedar-sedar 7.30. Ni bukan perang ni, pada perang. Bang subuh dia tarik selimut, tu cerita lain pula tu. Ni betul-betul. Dia tidur lewat, anak dia demam, anak dia menangis. Cerah kau lah, mak tu boleh tidur contohnya. Tiba-tiba tidur lewat ni pula, dak sedar 7.30. Dosa ke dak? Wajib qada, wajib. Bersegera qada sunat. Dia pun sambung tidur semula. Dia qada waktu zuhur sekarang. Mana apa? Dia meninggalkan perkara sunat. Apa sunat? Segera qada. Hak wajibnya qada tak wajib. Bersegera sunat. Dia qada tapi qada lepas zuhur tu. Lepas masuk waktu zuhur baru dia qada. Maknanya ditunaikan kewajipan qada tetapi ditinggalkan sunat bersegera. Maka dia tak ada satu perkara sunat. Itu ialah. Ini ulama dan mazhab Syafi'i ambil hukum tadilah. Hak berlaku di Nabi, hak Nabi tak sedar subuh tu. Mana Nabi perintah Bilal azan dan iqamah. Waktu habis dah. Nabi perintah Bilal azan. Atau mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Hambali, azan bang untuk sembahyang, bukan untuk waktu. Dia tu pekoh. Bang untuk semayang. Semayang qada pun sunat bang. Sebab apa? Untuk semayang. Waktu bukan bang untuk waktu, bang untuk semayang. Nak semayang walaupun qada sunat bang. Mazhab Maliki tak ada bang dah, sebab dia bang untuk waktu, bukan untuk semayang. Itu mazhab Maliki saja. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Hambali, bang untuk semayang, bukan untuk waktu. Sebab itulah kalau kita masuk waktu Isyak tapi program maghrib kita panjang, buat forum ni. Buat forum ni kira-kira habisnya mungkin pukul 9, 9.30. Forum ahli panel 2-3 orang. 2 orang ke apa ke. Masuk waktu Isyak, bang dulu. Tak payah. Dah masuk waktu, kita bang bukan untuk waktu, kita bang untuk semayang. 9.30 baru nak semayang, baru 8. Dia gitu hak mazhab Syafi'i kita. Sebab kita nak sembahyang baru kita bang biar syaitan lari. Lepas tu baru kita iqamah. Orang sekarang ni kalau kata lewat-lewat, dia tak bang dah, di iqamah je. Hukumnya makruh. Sebab mazhab Hambali bang bukan sunat, fardu kifayah, tak bang dosa. Dia kat tu pula. Orang kita jarang bang apa lewat tu ni. Apa lewat? Nabi subuh ni bukan lewat. Waktu habis dah pun Nabi suruh Bilal azan. Bukan lewat dah subuh tu. Subuh habis. Terbit matahari dah. Tapi Nabi perintah Bilal azan. Ini hanya lewat saja. Bang lah. Nanti orang kapun dengar kejut. Tak usah bang pakai speaker luar. Bang pendek-pendek sudah lah. Bang pendek. Tak sebang lagu-lagu panjang kita lewat dah ngatuk-ngatuk dah malam ni. Bang pendek-pendek. Dia pun bang pendek-pendek. Jadi bang pendek-pendek, asyhadu alla ilaha illallah sekali, asyhadu anna Muhammad Rasulullah sekali. Bang ke komak ni. Hayya 'alas solah 2 kali pula. Bang ni 2 kali pula hayya 'alas solah. Punyalah pening tu bila suruh bang pendek-pendek tu bang dak lagu dak anda dia. Jadi kan bang tu kan naik bukit turun bukit, naik bukit turun bukit kan panjang tu kan. Suruh bang pendek dak anda. Kena sekali. Dia bang pendek sudah lewat lagu lah lewat dah ni. Dia pun bang Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar macam 4 kali. Asyhadu alla ilaha illallah sekali. Asyhadu anna Muhammad sekali. Mana tu bila? Situ 2 kali. Kali kau mak dah. Hayya 'alas solah, hayya 'alas solah 2 kali pula. Tu bila pening. Tu bila pening. Sebab apa dia pening? Sebab suruh bang tanpa lagu. Sebab kita nak cepat. Kalau lagu ni lambat pula nak semayang. Tapi orang kita kadang-kadang dia tak bang dah. Sebab apa? Dia kata isyak lewat.
Tapi nak ceritanya, hak berlaku di Nabi tu, oleh kerana Nabi manusia, jadi seumpama tu. Kalau malaikat Nabi ni memang tak tidur. Tak ada lah berlaku tinggal subuh. Tapi kalau tak berlaku tinggal subuh, macam mana kalau berlaku tinggal subuh kepada umat? Macam mana cara nak buat? Pada ni. Tapi apabila Nabi ni manusia, berlaku seumpama tu, kita umat ni manusia biasa. Berlaku seumpama tu nak buat macam mana? Nabi manusia biasa. Nabi sakit sebelum wafat. Nabi pun semai duduk. Kita umat pun tahu sembahyang duduk. Sebab Nabi pun semai duduk sebelum Nabi wafat. Tapi kalau Nabi tu malaikat, tak pernah uzur-uzur, tak pernah semai duduk apa semua. Macam mana contoh? Tapi memanglah Nabi cerita dah. Berdiri jika kuasa, lemah duduk Nabi cerita dah. Itu hak Nabi perintah, hak Nabi lakukan. Nabi pun solat duduk. Nampak tu perbuatan Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi manusia. Ada ketika segar-segar, ada ketika sakit-sakit. Itu sifat manusia. Tapi sifat manusia yang tidak mengurangkan martabat Rasul. Jadi kira-kira kita ni ulang balik hak sifat haruh. Kira-kira sifat haruh pun kita kena sambung semula lah sifat haruh ni. Kalau kita masuk tadi tu, mengetahui bahawa Allah Ta'ala membangkitkan Nabi yang umi terbaca semula lah. Kita kena ulang balik berkaitan dengan sifat harus bagi Rasul. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.